Kita dah di bulan April 2023 dan setakat ni ada banyak peranti kelas pertengahan yang kami rasakan mantap. Contohnya macam Vivo V27 dan Redmi Note 12 Pro Plus yang skornya tinggi dalam ulasan kami. Tetapi di tangan saya sekarang ada peranti yang saya rasakan terbaik dalam segmen ini setakat ini, dan ia adalah Eco Z7. Kenapa saya katakan begini? Teruskan dalam ulasan ini. Tapi sebelum kita teruskan, ada baiknya jika anda lihat spesifikasi penuh untuk Eco Z7 di skrin anda sekarang. Kita mulakan dengan skrin 6.64 inci yang besar pada segmen dan ratio yang memuaskan. Walaupun 120Hz tapi daripada keluarga IPS LCD, mungkin kata apa IPS LCD? Tapi sekurang-kurangnya walaupun IPS LCD ada 120Hz, dia punya tatalan nampak lancar. Saya tak nampak drop frame, saya tak nampak isu ghosting, nak main game pun nampak terang, dan kesemua aplikasi yang saya jalankan tak ada sebarang isu. Walaupun skrin IPS LCD 120Hz, ada juga HDR, jadi kalau anda suka dengan HDR, ianya juga boleh dipaparkan pada skrin ini. Seterusnya yang saya rasa paling menarik ialah penggunaan pemproses Snapdragon 782G. Ini adalah chip yang dilancarkan pada November tahun lalu. Jadi ianya adalah pengganti kepada Snapdragon 778G Plus yang digunakan pada Nothing Phone 1 misalnya, dan menggantikan 778G biasa yang digunakan pada Honor 70. Jika anda tengok ulasan pada dua peranti tersebut, kami puji, nak main permua boleh, nak main aplikasi biasa pun lancar, tak ada isu nak lancarkan dan segalanya. Tak ada isu pemanasan. Malahan bila saya main dekat chip ini, saya cuba Diablo Immortal, saya cuba COD Mobile, saya cuba juga PUBG Mobile. Main untuk extended period, tak ada isu pemanasan. Ia hanya sekadar suam-suam macam biasa. Tak ada sampai tangan rasa nak terbakar. Jadi dengan 782G ni, dan dekat Malaysia, strangely enough, dekat Malaysia ni ditawarkan juga dengan model sampai 12GB RAM. Kemudian storan 256. Kalau anda rasakan 12GB RAM ni sangat tinggi, saya pun rasa agak tinggi pasal selalunya kelas pertengahan jarang sekali kita nampak RAM sebesar ini. Kalau anda rasa 12GB ni tak cukup sekalipun, tak perlu risau pasal ada memori maya sampai 8GB. So technically EQ Z7 ni boleh memori sampai 20GB. Seterusnya kita pergi pada kamera yang saya rasakan mungkin ada orang akan rasa a bit iffy atau kurang berpuas hati pasal lensa utama 64MP, yang bawah ni hanya 2MP hanya untuk kedalaman, dan di hadapan hanya ada swafoto 16MP. Bukanlah orang kata spesifikasi yang paling tinggi, tetapi 64MP tadi ada OIS. Jadi saya gunakan kamera ni dalam masa 4 ke 5 hari, dan untuk ambil gambar dalam situasi terang, gambar nampak tajam, gambar nampak terang, dan pada waktu malam juga apabila gunakan night mode, gambar masih lagi tajam, tak ada isu kelembutan dan juga kurang hingar. Ini semuanya terletak pada kamera OIS, dan inilah saya kata banyak kali, bila anda gunakan kamera yang ada OIS, isu-isu macam gambar tak terang dan gambar yang kurang mantap pada waktu malam diselesaikan. Saya harus agree, walaupun tak ada ultra wide, walaupun tak ada kemampuan zoom yang tinggi, saya rasakan orang tak akan komplain bila saya cakap harga dia nanti. Jadi pada kamera utamanya memang memuaskan untuk sebuah peranti kelas pertengahan. Seterusnya saya nak puji ialah bateri 5000 mAh pada peranti yang tak berapa tebal, dan ini dia punya killer, pengecasan 120W USB Type-C pada peranti dan juga pada palang pengecasnya. Benda yang saya jarang nampak, dan in fact mungkin satu lagi peranti yang tahun ni yang ada yang sama ialah Redmi Note 12 Pro Plus tempoh hari. Jadi dengan 5000 mAh, skrin IPS LCD 120Hz dan 782G tadi, saya dapat gunakan sehingga sekitar 7 ke 8 jam dalam penggunaan sederhana yang not bad, dan tak ada isu untuk peranti ini tahan sepanjang hari. Kalau habis sekalipun dengan pengecasan 120W saya katakan tadi, anda boleh charge peranti ini dalam masa kurang daripada 40 minit. Yes, kurang daripada 40 minit, bateri besar. In fact, kalau kita nak bayangkan dengan dengan Galaxy S23 Ultra tempoh hari, nak charge 5000 mAh lebih sejam. Jadi ada ciri-ciri mercu pada peranti ini, walaupun harganya jauh lebih murah. Tapi tak semuanya cantik, tak semuanya molek, pasal ada beberapa isu kecil yang anda harus tahu. Pertama sekali lah, anda boleh tengok kat skrin ni, IPS LCD, bahagian dagu dia agak tebal, atas pun agak tebal. In fact, anda tengok dia punya bezel ni tak berapa simetri.
Saya tahu banyak orang sekarang pentingkan simetri pasal bila peranti simetri nampak lebih cantik, nampak lebih sedap mata memandang. Jadi dengan rekaan yang macam ini mungkin kurang handsome lah orang kata kan. Kemudian dia punya rekaan pun sekali lagi tak inspired, nampak sedikit bosan pasal ada warna cerun yang sedikit old school. Tapi jika anda suka macam ni, no problem. Tapi orang kata kekurangan terakhir yang saya rasa perlu disentuh ialah tak ada sokongan kad micro SD. Jadi kalau anda nak setoran lebih, inilah yang anda dapat. Pilihlah 128 atau 56 pasal tak ada langsung micro SD. Jadi sebagai kesimpulan, inilah sebab kenapa saya katakan EQ Z7 ini ialah peranti kelas pertengahan yang paling impresif, paling mantap dan paling saya suka setakat ini pasal on paper ia banyak ciri-ciri yang saya nampak pada peranti mercu tapi dijual pada harga yang mampu milik. Mampu milik macam mana? Well, untuk model 8128 1299, untuk model 12256GB 1499. Sangat kompetitif nak bandingkan dengan Vivo V27 dan juga untuk Redmi Note 12 Pro Plus tempoh hari. Jadi banyak benda yang ada pada pesaing tadi dia pun ada, dan ada benda yang pesaing tak ada dia ada. Jadi kalau anda mencari sebuah peranti kelas pertengahan yang bateri mantap, kompresor mantap, nak main game best, inilah saya boleh sarankan kepada anda. Oh, lupa saya cakap, masih ada bicu audio. Jadi banyak ciri best, banyak benda yang best pada harga yang best. Baiklah, ini saja ulasan saya untuk EQ Z7. Saya Fiz Saharudin, jumpa anda di video seterusnya. Bye bye.